Soalan pertama para penonton yang akan saya ajukan kepada panel kita, Dr. Firdaus. Pertama sekali sebagai mukadimah lah, kita nak tanya sejauh mana amalan tarikat ni telah pun bertapak dan berpengaruh di tanah Melayu ni. Pasti ada sejarah dia. Dan sambutan ke atas tarikat ni bagaimana? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada saudara pengurusi yang saya hormati juga Ustaz Sakaria, yang saya juga kasihi, sidang penonton pendengar yang saya benar-benar hormati sekalian. Bagi menjawab persoalan tadi, adakah tarikat tasawuf itu benar-benar berpengaruh, bertapak lama sudah dalam tanah air Nusantara kita? Maka pastinya jawapan sudah pasti, ya betul. Ini berdasarkan beberapa parameter utama. Saya dapat teliti lebih kurang ada 4 kaya ukur utama. Pertama, kita lihat daripada sudut penyebaran awal Islam itu sendiri ke dalam tanah air Nusantara kita, yang disebarkan oleh kebanyakan golongan sufi yang menggunakan pendekatan tasawuf yang sudah pasti berpegang kepada tarikat muktabar. Itu kita akan lihat satu persatu nanti. Kemudian yang kedua, kita lihat daripada sudut kaya ukurnya tokoh-tokoh ulama silam. Dan mereka ini juga adalah merupakan tokoh pejuang kemerdekaan tanah Melayu. Dan mereka ini menggunakan pendekatan tasawuf. Dan mereka ini orang yang bertarikat. Dan yang ketiga, kita lihat juga lambakan, ini kaya ukur yang ketiga, banyak buku-buku tasawuf, tarikat tasawuf di alam tanah Melayu kita satu ketika dahulu dan sehingga hari ini kita dapat lihat. Dan yang keempat, kita lihat juga daripada amalan yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat Melayu khususnya hingga hari ini, yang kebanyakannya diambil daripada susunan tarikat tasawuf itu sendiri. Baik, yang pertama adalah kita lihat kepada penyebaran awal Islam sebelum zaman kolonial, maksudnya pra-kolonial lagi. Dan sudah pasti benda yang sebegini kita mesti lihat kepada buku-buku lama, kitab-kitab sejarah. Saya cuba untuk memetik satu kitab hikayat Raja-Raja Pasai sebagai contoh. Disebut dengan jelas di situ ada seorang tokoh yang bernama Sultanul Arifin Syekh Ismail, yang mana beliau ini termasuk dalam kalangan golongan sufi yang menyebarkan Islam menggunakan pendekatan tasawuf. Dan menariknya, Syekh Ismail ini, beliau ni berjaya mengislamkan Raja Samudra Merah Silu ketika itu. Sebelum tu dengan Raja Makbari. Saya cuba nak highlightkan raja-raja ni sebab biasanya kalau dulu apa yang diterima, diamalkan, dilakukan oleh raja-raja, biasa itulah juga yang diterima oleh rakyat jelata. Betul. Dan Syekh Ismail ini disebut jelas dalam hikayat Raja Pasai, beliau ini bertarikatkan Naqsyabandiyah. Kita di Malaysia sebagai contoh, kita ada hikayat, kita ada buku ataupun kitab sejarah Sulalatus Salatin. Dan disebut jelas dalam kitab tersebut ialah ada seorang tokoh ulama besar namanya Said Abdul Aziz yang menggunakan juga pendekatan tarikat sufi, tarikat tasawuf, dan beliau ini berpegang kepada tarikat Qadiriyah nama dia. Dan beliau ini berjaya mengislamkan raja kecil besar ketika tiba di Melaka, yang akhirnya baginda Sultan mengubah nama kepada Sultan Muhammad Shah ketika itu. Dan anak beliau Said Yusuf bin Said Abdul Aziz Qadi ketika itu. Dan guru mereka berdua juga guru kepada Sultan Muhammad Shah, iaitu Maulana Abu Bakar, juga datang ke Melaka mengajar kitab Durrul Manzum dalam istana. Dan Maulana Abu Bakar juga tarikatnya Qadiriyah. Itu belum kita tengok lagi. Dalam contoh macam hikayat Merung Mahawangsa, ada seorang tokoh yang besar namanya adalah Syah Abdullah Yamani Al-Qumairi. Dan beliau ini hebat dalam keadaan kerajaan ketika itu yang di sebelah sana dipengaruhi oleh Majapahit, Sriwijaya, Langkasuka. Dan ketika itu beliau dapat mengislamkan Raja Praong Mahawangsa sehingga baginda raja mengubah nama kepada Sultan Muzaffar Shah. Dan kebetulan saya daripada Jelebu, Negeri Sembilan, dan saya tengok sendiri dalam sejarah kami ada tergembur-tergembur dan salah silah yang saya terkejut. Kurang lebih pada tahun 1500 yang dulu, ada seorang tokoh yang hebat di Jelebu namanya Malim Kalimun As-Sakandari Kadi Padang Segenting. Kalau kita pergi Jelebu, kita tanya kepada datuk-datuk lembaga, dia semua kenal Kadi Padang Genting. Dan beliau ini
adalah mufti kerajaan Jelbu yang pertama dan ketua terus angkatan tentera darat yang pertama, Datuk Bedurai gelarannya, dan beliau cukup dikenali berpegang teguh kepada tarikat. Itu parameter yang pertama. Saya cuba ringkaskan. Masuk kepada kayu ukur yang kedua adalah kita lihat daripada sudut tokoh-tokoh ulama sufi yang dulu, yang mereka juga adalah tokoh pejuang kemerdekaan. Pastinya mereka punya pengikut dan mereka ini dilihat adalah merupakan golongan sufi yang bukan sekadar yang kita faham duduk berzikir, tapi mereka meniupkan semangat kemerdekaan kepada rakyat ketika itu. Kita siapa tak kenal dengan apa Syekh Abdul Rahman Limbung, orang tarikat sufi. Tukku Paloh, Tok Kenali, Syekh Abdul Samad Falembani, kemudian Syekh Abdul Rauf Singkil dan sebagainya. Itu parameter yang kedua. Ketiga, kita boleh melihat daripada sudut buku-buku, lambakan buku-buku tasawuf yang banyak pada hari ini dan banyak mempunyai kaitan dengan tarikat. Sebab kita faham kan, kita nak faham fiqh melalui kerangka mazhab. Jadi lebih mudah kita nak faham fiqh. Begitu juga bila nak memahami tasawuf dengan menggunakan kerangka tarikat. Sebab itu banyak buku-buku, contohnya Nihayatul Matlub, kemudian kitab Baharul Lahud, Syarbul Ashikin, Nurul Daqaiq, Nurul Haqaiq. Itu adalah poin yang ketiga. Dan poin yang keempat, kita tengok daripada sudut amalan. Masyarakat kita Melayu khususnya hingga ke hari ini begitu banyak. Cuma saya nak cuba nak ambil ada satu amalan susunan yang biasa dibaca oleh orang Melayu kita yang selepas solat tu. Itu adalah susunan daripada aurat Khusyashiah yang diambil daripada Al-Imam Khusyashi, susunan daripada tarikat itu sendiri. Dan apa yang kita lihat tadi, 4 parameter jelas menunjukkan bahawa tarikat tasawuf itu sudah lama bertapak dan memberikan sumbangan yang cukup progresif, aktif kepada penyebaran Islamnya, pengkaderan ulamanya, buku-buku kepada rujukan agama Islam kita dan amalan kita pada hari ini. Maksudnya tarikat ni telah orang kata establish di tanah air kita. Baik, saya nak